Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan, sepatutnya malam ini kita bincangkan berhubung dengan tajuk akidah. Tapi oleh kerana saya ada satu kertas kerja di hadapan saya ni, iaitu kertas kerja yang akan saya bentangkan besok, lusa, di Singapura, berhubung dengan seminar mazhab, dan saya punya tajuk berhubung dengan fanatik mazhab fiqh dan kesan negatifnya terhadap pemikiran umat. Oleh kerana itu, maka saya tak ada di kalangan tuan-tuan yang akan pergi ke Singapura, maka saya akan membincangkan sedikit sebanyak kertas ni. Mudah-mudahan kita dapat manfaat dulu sebelum orang luar. Kertas ini saya tulis bagi memenuhi jemputan berhubung dengan seminar mazhab itu, dan insya-Allah kita akan sebut sedikit banyak. Hadirin yang dimuliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Maksudnya, يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله syuhada bil qist, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang sentiasa menegakkan kebenaran kerana Allah. Syuhada bil qist, menjadi saksi secara yang adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, dan janganlah kamu jadikan kebencian kamu kepada satu puak menyebabkan kamu tidak adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, adillah maka ia sesungguhnya ia lebih dekat kepada takwa. Ayat ini umum, merangkumi semua orang, merangkumi setiap pihak. Kita disuruh berlaku adil, bukan saja kepada orang Islam, bahkan kepada orang-orang kafir pun. Sehingga Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, apabila dia lalu di dalam menafsirkan ayat ini, ketika menafsirkan ayat ini, dia menyebut bagaimana pendirian para sahabat radhiyallahu anhum apabila mereka mengutip cukai daripada orang-orang Yahudi, dan orang-orang Yahudi menyatakan kepada mereka, adillah kamu. Mereka menyatakan, antaranya Abu Ubaidah yang menyebut, sesungguhnya kamu, wallahi la innakum akrahu ilayya minal qiradati wal khanazir wa Muhammadu ahabba ilayya min jambaini hadain wa la yamna'u dhalika an a'dilu li'anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Demi Allah, sesungguhnya kamu wahai orang-orang Yahudi lebih aku benci daripada kera dan khinzir, dan Muhammad lebih aku sayang daripada diriku ini. Namun ini tidak pernah menghalang untuk kami berlaku adil. Adillah, sesungguhnya adil itu lebih dekat kepada takwa. Kerana Allah menyatakan adillah, kerana adil itu lebih dekat kepada takwa. Ini dalam semua hal. Cuma sekarang kita ada isu Lubnan ini, saya nak ulas sikit sebanyak. Tak saat baru saja berita Al Jazeera membuat terbubual langsung dengan Said Hamid Albar daripada Putrajaya, yang telah berlangsungnya persidangan OIC
yang telah mengeluarkan statement-statement yang keras terhadap mereka, lebih berjaya daripada negara Arab dan memberi amaran pada mereka. Dan namun begitu tetaplah ingin bekerjasama dengan bangsa-bangsa bersatu lah kesimpulannya. Cuma saya ingin sebut beberapa perkara supaya kita jelas terhadap isu ini. Jangan kita campur adukkan. Kita tahu bahawasanya pada hari Saddam Hussein berperang dengan Amerika, tidak ada satu orang Islam pun yang sokong mereka, melainkan dia tunggu benar lah. Tapi dia tak sokong mereka. Semua orang mengharapkan Saddam menang, dan semua orang mengharapkan peluru Saddam kena pada tentera mereka, dan semua orang mengharapkan Saddam dapat memukul mereka. Walaupun kita tahu Saddam itu sosialis, walaupun kita tahu Saddam itu Ba'ath, walaupun kita tahu Saddam itu mempunyai latar belakang yang tidak pernah siapa reda kezaliman-kezalimannya, namun ketika dia menentang mereka, dia menentang mereka kerana mereka jauh lebih bahaya daripada Saddam. Jika ia masuk ke Iraq, maka hati orang Islam mengharapkan supaya Saddam menang. Pada peperangan Teluk yang awal, semasa itu saya berada di Jordan, pada peperangan Teluk yang awal, Saddam muncul. Saddam yang dikenai zalim, membunuh orang Islam, membunuh para ulama, merosakkan masjid, tiba-tiba muncul mencapai Amerika. Dan dalam persediaan untuk berperang dengan Amerika itu, Saddam mengubah bendera negaranya, daripada bendera kosong itu ditambah perkataan Allahu Akbar. Dan Saddam dengan gambar-gambarnya salat, dengan gambarnya di hadapan Al-Quran, menimbulkan semangat kepada orang ramai. Tetapi sehingga Al-Ikhwanul Muslimin sendiri berpecah dalam isu Saddam. Ada yang berkhutbah di mimbar, Saddam lah wakil Imam Mahdi yang dijanjikan. Ada yang menyatakan Saddam lah Salahuddin pada zaman ini. Ada yang menyatakan Saddam inilah orang yang telah Allah Ta'ala pulih dia dalam masa sekelip mata kerana ingin membela Islam. Di mana-mana saja gambar Saddam, dan orang puja Saddam. Tetapi orang ahli sunnah, orang-orang yang adil, menyokong Saddam dalam memerangi Amerika, tetapi tidak boleh menghalalkan apa yang pernah Saddam buat, dan tidak boleh mengizinkan cara i'tiqad dan kepercayaan yang masih dikandung oleh Saddam. Ini bukan sejarah baru. Dunia Islam pernah dikuasai oleh puak-puak Mu'tazilah. Pada zaman Imam Ahmad, Mutawakkil pada zaman Imam Ahmad, dan juga Mu'tasim yang terkenal berperang kerana seorang perempuan di negeri Amuriyah itu, Mu'tazilah. Mereka mewajibkan mazhab Mu'tazilah. Mereka menangkap Imam Ahmad, mereka menyebat Imam Ahmad. Tetapi apabila Mu'tazilah